Salam sejahtera. Ini keputusan terkini 6 ahli parlimen Bersatu yang telah pun dipecat oleh Bersatu daripada Parti Bersatu. Ramai orang menjangkakan kononnya akan dibuat pilihan raya 6 buah negeri. 6 buah kawasan kerusi parlimen yang telah pun isytiharkan oleh Parti Bersatu sebagai dipecat. Sekarang ini, apa yang terjadi? 6 ahli parlimen Bersatu itu kini wakil rakyat bebas. Itu dakwaan ahli parlimen Bukit Gantang. 6 ahli parlimen Bersatu yang cuba disingkirkan parti itu berkata, mereka kini merupakan ahli parlimen bebas. Dakwa salah seorang ahli parlimen berkenaan. Ahli Parlimen Bukit Gantang, Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal berkata, beliau mendakwa ini kerana mereka dipecat daripada parti itu. Oleh itu, mereka boleh mengekalkan kerusi masing-masing. Dalam satu kenyataan hari ini, Syed Abu Hussein berkata, mereka telah menulis surat kepada Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul untuk menjelaskan kedudukan mereka. Kata beliau, kami percaya beliau akan menggunakan sepenuh kebijaksanaan untuk membuat keputusan atau ruling bahawa notis yang dihantar oleh Parti Bersatu itu telah mengesahkan bahawa kami telah dipecat. Kata beliau, untuk mengesahkan kami telah dipecat secara rasmi. Kami telah dipecat secara rasmi oleh Parti Bersatu dan kini menjadi ahli Dewan Rakyat Bebas. Serta tindakan Parti Bersatu memecat saya itu tidak menghentikan kedudukan saya selaku ahli Dewan Rakyat yang mewajarkan saya untuk mengosongkan kerusi, katanya lagi. Di bawah Undang-Undang Anti Lompat Parti, seseorang ahli parlimen kehilangan kerusi jika mereka melepaskan keanggotaan parti mereka atau menyertai parti lain. Bagaimanapun ahli parlimen yang dipecat boleh mengekalkan kerusi mereka. Bersatu berkata, 6 pemimpin berkenan yang sebelum ini mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah digugurkan keahlian mereka selepas melanggar peraturan parti dengan gagal mematuhi arahan. Selain Syed Abdul Hussein, 5 ahli parlimen berkenan ialah Zahari Kecik, Jeli, Muhammad Aziz Abu Naim, Gua Musang, Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, Kuala Kangsal, Zulkafli Hanapi, Tanjung Karang dan Suhaili Abdul Rahman, Labuan. Dewan Rakyat bersidang pada Isnin, namun Johari masih belum membuat sebarang keputusan. Sementara itu, dalam sidang media hari ini, Syed Abu Hussein berkata, Speaker berkemungkinan mengambil masa untuk meneliti surat yang dihantar kepadanya sebelum membuat keputusan. Dia juga menegaskan 6 ahli atau wakil rakyat itu tidak melanggar Lembagaan Bersatu apabila mengisytiharkan sokongan terhadap Anwar. Sepanjang kami menyokong kerajaan Perdana Menteri ke-10, kami tidak pernah katakan kami bukan ahli Parti Bersatu, tak pernah katanya. Dan kami tidak pernah buat apa-apa poster yang menunjukkan kami bukan ahli Bersatu. Kami tidak menentang perlembagaan parti, kami tidak menentang prinsip parti, kata Syed Abu Hussein lagi. Sekiranya akan diadakan pilihan raya, Syed Abu Hussein kata dia bersedia untuk bertanding. Beberapa komen daripada netizen berkait isu ini ialah, a little bit crazy, kata, alamak katak-katak, saya tak peduli kamu 6 katak sokong siapapun. Sebagai prinsip, katak mesti dihapuskan secepat mungkin, katanya. Jika 6 katak boleh diterima sebagai katak bebas maksudnya pada suatu masa nanti, katak-katak di lain parti, di PKR, di APMC, UMNO pun boleh guna cara yang sama. Tidak sokong Perdana Menteri lagi seterang-terang, tetapi dibebaskan atas ulasan teknikal. Adoi, tidak boleh diterimalah masalah teknikal atau
loophole in anti-hopping law. Justru, kata beliau, kosongkan kerusi 6 katak dan biar mereka masuk lawan di pilihan raya kecil. Prinsip tiada katak mesti dipertahankan sekuat-kuatnya. Itu saja yang rakyat Malaysia inginkan semuanya, YB, katanya. Mr. Sao kata langkah tepat dapat peruntukan buat kawasan masing-masing. Brown Falcon kata duduklah kem masing-masing, jangan jadi katak. BLKNG kata kesemua pengkhianat ini memerangkap dan mengkhianati mandat pengundi. Tak kiralah parti apa, semuanya patut dibuang. Berani buat, berani tanggung, jangan cakap banyak, kata beliau lagi. Apa pula pendapat anda tentang isu ini? Adakah mereka patut dibiarkan sebagai wakil rakyat bebas atau pilihan raya patut diadakan? Kerana ada juga yang tak setuju pilihan raya dibuat kerana ianya merugikan sahaja. Ada juga yang kata biarkan saja 6 ahli parlimen ini menjadi wakil rakyat bebas kerana nanti pilihan raya mereka akan dihukum juga. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tanpa maki hamun pun, ceramah pemimpin Kerajaan Perpaduan bawa slide PowerPoint dipuji. Dalam kempen pilihan raya, seakan-akan budaya maki hamun, budaya hentam koromok, budaya mengecil-ngecilkan orang sudah menjadi seperti duri dalam daging, sudah menjadi seperti nafas dalam kempen. Hampir semua orang guna, tapi yang paling kerap guna ialah anda tahu siapa mereka. Kalau tiada isu 3R, isu maki hamun yang mereka akan guna. Itu saja yang mereka boleh jual, macam mana? Dan lebih teruk lagi, hanya isu popular yang mereka selalu guna. Nak cari modal baru, tak dapat fikir. Tanpa maki hamun, ceramah Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, meraih pujian orang ramai. Semalam, beliau yang juga pengarah strategik Parti Keadilan Rakyat PKR, berucap berserta dengan slide PowerPoint. Dalam ceramah perpaduan pilihan raya PRK Sungai Bakap di Padang Lalang, beliau mengetengahkan isu air yang membelenggu sejak beberapa tahun lalu. Akmal menjelaskan bahawa sumber air sedia ada dari utara, iaitu seberang perai utara terlalu jauh. Sehubungan itu, beliau mengemukakan cadangan penyelesaian dengan menyambung paip dari selatan, iaitu Perak, sebagai sumber air baharu serta pembinaan loji air baharu. Rata-rata tertarik dengan pendekatan dan pengisian ceramah yang dibawa oleh Akmal itu. Kata netizen, tahniah Akmal Nasir, bawa politik matang dan berinformasi ke Malaysia. Beginilah sepatutnya ceramah dibuat. Very informatif, jelas dan mudah difahami. Syabas YB Akmal, kata mereka. Buat slide terus, puas, mantap mentor, menteri. Demikian antara komentar pengguna media sosial. Saudara-saudara sekalian, baru bercakap tentang kualiti pemimpin di Malaysia ini. Ada pemimpin di Malaysia ini nak buka PowerPoint pun tak tahu. Anda tahu siapa orang itu, tapi bercita-cita nak jadi Perdana Menteri lah, bercita-cita menjadi menteri lah, bercita-cita nak membangunkan negeri lah, tapi nak guna PowerPoint pun tak pandai. Dan yang lagi teruk lagi ialah mereka hanya tahu bercakap tapi tak tahu fakta-faktanya. Kebanyakan kali orang berkempen ini dia bawa isu yang orang pun tak faham apa yang dia cakap. Pernah jugalah kita mendengar ceramah-ceramah orang waktu pilihan raya kan. Saya pernah mendengar ceramah orang secara terbuka di sebuah dewan terbuka. Yang saya hairan, dia seakan-akan siuk sendiri. Berucap, berkempen siuk sendiri. Kita yang mendengar tengah-tengah, tak tahu pun apa dia cakap. Yang kita dengar, dia nak menang. Tapi bila dia bentangkan masalah rakyat, janji-janjinya, satu benda pun tak masuk akal. Satu benda pun tak dapat kita hadam. Kerana dia hanya hantam kromok.
Dia kata nak kayakan daerah kita. Tapi tiada pun intervensi atau jalan penyelesaian yang dicadangkan. Dia hanya balik-balik kata, dia janji nak kayakan, dia janji nak kayakan. Tapi tak pula ada apa-apa intervensi yang boleh dia buat. Itulah calon cap katak. Itulah calon cap ayam tak berguna tin kosong. Tapi kita memuji sikap yang dibawa oleh Akmal Nasrullah yang mana menggunakan back to basic, iaitu menggunakan PowerPoint. Slide PowerPoint ni mudah, semudah-mudah untuk diguna, mudah lagi untuk difahami. Inilah kempen yang kita sukai, mudah dan dapat difahami. Salam sejahtera. Mulanya mahu malukan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Mulanya nak malukan kerajaan Pulau Pinang. Tapi akhirnya perkara itu telah memalukan diri sendiri. Cuba ajar itik berenang, rupa-rupanya sendiri tak pernah berenang. Cuba nak malukan orang, rupa-rupanya sendiri malukan diri sendiri. Nak tuding orang lain, rupa-rupanya ada 4 jari, 3 jari lagi menuding diri sendiri. Ini semua berkait dengan isu air, yang mana Tuan Ibrahim Tuan Man cuba menemplak Kerajaan Persekutuan Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Namun, ini jawapan Rafizi yang paling padu, yang pastinya memalukan diri sendiri Tuan Ibrahim. Apa Tuan Ibrahim buat masa jadi menteri? Itu suara Rafizi terhadap Tuan Ibrahim. Ketika Perikatan Nasional rancak menghentam Kerajaan Persekutuan dengan isu air sebagai naratif kempennya, Timbalan Presiden PKR, Rafizi Ramli tampil memulangkan paku buah keras kepada rakan sejawatnya daripada PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man. Menteri Ekonomi itu membalas serangan pembangkang berkaitan isu bekalan air di Sungai Bakap dengan mempersoalkan mengapa Timbalan Presiden PAS itu mengabaikan masalah itu ketika menjadi Menteri Air dan Alam Sekitar, ketika Perikatan Nasional mentadbir negara selama 33 bulan. Cuba kita tanya, yang menjadi Menteri Air dulu tu siapa? Anda jawablah sendiri. Jawapannya Tuan Ibrahim Tuan Man. Bukan Pakatan Harapan, bukan juga Barisan Nasional, bukan kita daripada Kerajaan Madani. Menteri Air ini Tuan Ibrahim Tuan Man. Jadi kalau kita tahu yang Sungai Bakap ini yang dijadikan isu suruh lawan kerajaan kerana calon kita kononnya masalah air tak diselesaikan, itu masalah engkaulah dulu kau Menteri Air, kata Rafizi, menemplak Tuan Ibrahim Tuan Man. Sebab sekarang kita tahu, seperti diumumkan berkali-kali, masalah air di Sungai Bakap sahaja. Ini masalah utara Semenanjung. Sebab air bukan saja soal pipe. Masalahnya sumber air dah tak ada. Orang makin bertambah, kilang makin banyak. Apabila orang makin banyak, sungai sebanyak itu sahaja, kata Rafizi lagi. Mana ada sungai pandai beranak. Semakin lama semakin cetek dan mendap. Memanglah kebiasaannya. Mana-mana kalau orang semakin ramai, sungai makin cetek, air kurang. Tambah pula cuaca sekarang semakin panas, kata Rafizi. Jadi isunya, semasa kita jadi pembangkang, memang kita tak tahu, bukan kerja aku. Semasa itu, kita duduk kejar segala yang rasuah semua ni. Yang bertanggung jawab merancang dan yang ada maklumat adalah Tuan Ibrahim Tuan Man, kata Rafizi. Kamu tahu bahawa Pulau Pinang tak cukup air. Kamu tahu Perak Utara tak cukup sumber air. Kamu ada kuasa. Apa kamu buat semasa jadi Menteri Air? Soalnya ketika berceramah di Kampung Padang Lalang, Simpang 4 malam tadi. Turut hadir calon Pakatan Harapan Johari Arifin, Naib Presiden PKR Nurul Izzah Anwar, Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail, dan Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kun Yew. Untuk rekod, pada Julai lalu kerajaan dilaporkan bersetuju menyalurkan peruntukan bagi projek penyaluran air di Sungai Perak
ke empangan Bukit Merah yang sebahagiannya akan digunakan untuk pembekalan air terawat ke Pulau Pinang. Ia akan disalurkan melalui projek pembangunan Taman Perindustrian Hijau Bersepadu Kerian KIGP yang melibatkan kawasan seluas 1,000 ekar dengan anggaran peruntukan 4 bilion ringgit. Rafizi berkata masalah itu gagal diselesaikan ketika Perikatan Nasional menjadi kerajaan walaupun mempunyai maklumat tanggungjawab dan kuasa. Sebaliknya, kata menteri itu, Kerajaan Madani mengambil langkah awal ketika melihat keseluruhan masalah air di seluruh Malaysia. Jadi, kalau Perikatan Nasional jadi kerajaan persekutuan 33 bulan, kalau dia dah buat keputusan dulu lagi selesai, hutang dia berhutang. Wang dia ambil, tapi kita tak nampak pergi mana wang itu. Dan dia sebagai Menteri Air sampai ke sudah tak selesaikan masalah itu, kata Rafizi. Tak sampai 1 tahun Kerajaan Madani ambil alih, tanpa ada PRK Sungai Bakap pun, Anwar Ibrahim suruh. Jadi saya kena ikut. Ini dah berlaku lama dan saya ingat awal tahun lagi. Semasa kita melihat keseluruhan masalah air di Malaysia, yang bising di Kelantan pun kita sedang selesaikan. Yang tak bising sangat di utara tapi berlaku pun kita dah buat peruntukan, kata Rafizi lagi. Jadi sekali lagi saya nak tanya Tuan Ibrahim Tuan Man, kau orang semasa jadi kerajaan yang kawal duit banyak peruntukan untuk jana wibawa. Kenapa kamu Menteri Air tak tolong penduduk di sini? Sekarang baru nak datang jadi penghasut, kata Rafizi lagi. Saudara, beberapa komen daripada netizen berkait isu ini mengatakan, inilah level menteri, tahap level menteri pembangkang, katanya. Pak Ibrahim tahu tadah air saja, kata salah seorang netizen di ruangan komen. Mr. Sakau kata, nak air ke nak isleh? Dah cukup jumlah, apa kabar menantu tak pulang lagi? Apa Tuan Penasihat Empat Negeri buat? Kalau kali ini Madani menang Sungai Bekap, katanya. Betul, kata Rafizi, kata Laim Guna. Apa Tuan Ibrahim buat semasa dia jadi menteri? Tapi siapa pula adun di situ waktu itu? Kes air ini isu negeri. Kalau isu ini dibawa ke pihak menteri, baru kita boleh suruh Tuan Ibrahim nak jawab. Dah pun, kata beliau. Alahai, Kelantan hampir semua adun dari PAS pun, kata AKJ. Ibrahim ni pun dari Kelantan, tapi tak ada apapun dia buat masa dia pegang Menteri Air dulu. Kamu ni memang memaki hamun, kenapa otak dah masuk air ke, kata AKJ. Deva kata, tak perlu buang masa, tanya dia. Ambil contoh Kelantan dah cukup, senang cerita. Dia orang tak tahu buat apa-apa, kata Deva. Saudara-saudara sekalian, Harimau Satu kata, takkan Rafizi tak tahu, jangan buat wayanglah, katanya. Red Parrot kata, Tuan Ibrahim semasa menjadi Menteri Alam sekitar 33 bulan tak buat apapun. Rupanya ISO pun tak tahu. Motosikal guna minyak apapun tak tahu. Sebenarnya tak layak menteri pun. Menteri cap ayam. Dapat jawatan menteri pun melalui tebuk atap, kata Red Parrot. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Bila sebut Muhyiddin dan Mahathir, pasti anda teringat prestasi mereka. Tak boleh disangkal bahawa sepanjang pemerintahan Mahathir sebagai Perdana Menteri sebanyak 2 kali, banyak sumbangan beliau. Namun demikian, banyak juga perkara-perkara yang sebenarnya agak kontroversi ketika beliau menjadi Perdana Menteri. Hari ini, patutlah tidak puas hati prestasi Kerajaan Madani. Orang kuat pun Muhyiddin dan Mahathir. Terbongkar sudah siapa orang kuat Institut Masa Depan Malaysia MASA yang mengeluarkan kajian kononnya 58% responden tidak berpuas hati dengan prestasi Kerajaan Madani. Yang ini memang lucu. Yang ini memang sangat-sangat lucu. Rupa-rupanya ini orang kuatnya.
Simakan di laman web rasmi institut itu mendapati pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin merupakan pengerusi dan pengasas massa. Ini satu perkara yang memang lucu. Pastilah kalau Muhyiddin adalah pengerusi kepada massa, sudah tentu hasil kajiannya akan lebih menjurus kepada Muhyiddin Yassin untuk mengap-apkannya, untuk menaik-naikkan nama Muhyiddin dan bukannya membuat satu kesimpulan, satu dapatan ataupun satu keputusan diumumkan yang natural. Ianya pasti berat sebelah. Anda pun dapat fikirkan secara logiknya. Sementara itu, seorang lagi pengasas ialah Tun Dr. Mahathir Mohamad dengan pemegang amanah antaranya ialah Datuk Dr. Razidin dan juga Naib Presiden Bersatu. Mengulas status massa, pemerhati politik Najib Bakar mempersoal hasil kajian yang turut merumuskan bahawa ekonomi negara menjadi semakin merucing itu. Institut Masa Depan Malaysia Perikatan Nasional sebenarnya Institut Masa Depan Malaysia ataupun masa itu ialah Perikatan Nasional. Itu rumusannya, mudah sahaja, kata pemerhati politik Najib Bakar. Jawab servis sendiri guna Saitro, seorang 10 akaun agaknya sindir beliau lagi. Pastilah mereka akan membuat satu kajian responden yang akan merumuskan keuntungan untuk mereka. Cubalah buat natural baru kita tahu. Najib turut berkongsikan gambar pejabat massa yang beralamat di Jalan Ara dekat Bangsar di Ibu Negara. Massa mendakwa kajian yang dijalankan melibatkan 1,920 responden berumur 18 tahun ke atas di Semenanjung, Malaysia. Mereka kononnya ditemu bual mengenai isu-isu semasa ekonomi, sosial dan politik menerusi telefon dari 30 April hingga 26 Mei lalu. Institut itu turut memaklumkan hanya 39% responden Melayu menyatakan mereka berpuas hati dengan prestasi Anwar sebagai Perdana Menteri, manakala responden China dan India masing-masing 74 dan 60%. Saudara-saudara sekalian, pendedahan ini memang luar biasa. Akhirnya, tembelang sebenar konon kajian massa ini adalah ini dia, orang kuat Muhyiddin dan Mahathir patutlah tak puas hati prestasi kerajaan Madani. Jumpa lagi, bye-bye.